أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama, dan kita masih lagi bersama dengan tajuk hutang, yang mana pada malam ini kita bercakap tentang kelebihan memberi hutang kepada orang. Jadi secara rambangnya, kalau kita tanya pada orang ramai, adakah dia bersedia beri hutang, ramai hak tak bersedia tuan-tuan. Boleh katakan ramai yang ada pengalaman pahit dalam bab berhutang, hutang ke orang ni banyak kes dah. Sama ada bayar lambat, sama ada bayar dak habis, sama ada dak bayar langsung, sama ada bayar tapi mecok, sama ada bayar tapi dak lepas tumbuk dulu baru bayar, sama ada bayar lepas pada sopa serana, pah daripada bertikang lidah dulu, pah daripada uguk nak lapor ke polis, nak bawa ke mahkamah baru bayar. Ini yang menyebabkan kes-kes sebeginilah, yang menyebabkan kebanyakan kita ini fobia untuk memberi hutang kepada orang ramai. Tapi pada malam ni kok mana pun kita nak baca juga bahawa beri hutang ke orang ini kerja molek. Dan beri hutang ke orang ini adalah salah satu daripada bentuk tolong menolong yang disarankan oleh Islam kita, supaya kita jangan lupa untuk mencari pahala, jangan lupa untuk mendapatkan ganjaran yang disediakan oleh syarak kita ini kepada orang yang sanggup memberi hutang kepada orang ramai ini. Jadi setiap perbuatan baik ini disuruh dalam agama kita tuan-tuan. Dan memberi hutang ini termasuk perbuatan yang baik. Perbuatan bagus, tolong orang, tolong untuk meringankan beban orang, ini kerja baik, kerja bagus. Hak dak bagusnya tolong nambah masalah orang. Hak tu hak bodoh je, hak tu hak dak pakainya. Tolong juga, tapi tolong nambah beban kepada orang ni. Hak ni lah yang kita kata bewok hidup. Hak ni lah, ni perasaan hidup tak beri guna pada orang, tidak memberi manfaat. Sedangkan hadis Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kita ini orang yang memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi memberi hutang ini adalah salah satu daripada perbuatan terpuji, perbuatan yang baik. Kenapa baik beri hutang ke orang? Kerana ia melepaskan kesusahan seseorang. Kerana dengan sebab dapat hutang ni, dia bolehlah untuk menunaikan hajat keperluan dia. Dengan sebab kita beri hutang ke dia, boleh buat makan. Dengan sebab kita beri hutang ke dia, boleh untuk dia nak cari sesuatu keperluan harian dia, menyebabkan pada sakit demam, memerlukan obat, memerlukan kepada pelajaran, kadang-kadang memerlukan pada bayaran yuran dan sebagainya. Begitulah juga yang berkait dengan hal-hal lain yang dikira keperluan mendesak dalam hidup kita ini.
Jadi menunaikan hajat seseorang Islam itu adalah perkara yang baik. Sebab itulah kita ini hidup atas dunia biarlah berguna pada orang. Kalau tak boleh nak beri hutang, tak boleh nak beri pitih, kurang-kurang rank kita boleh tolong orang. Itu biarlah kita ni hidup ada manfaat. Hidup ni biar berguna. Ni tak boleh beri batuan pitih, tak boleh beri bantuan merupa wang ringgit dan harta benda, tak ada masalah. Kita tolong dengan rank kita hak ada ni. Enggak masing-masing ada rank belaka. Ada hak kuat, ada yang sangat kuat, ada yang mana kita kata kurang kuat, tapi masing-masing ada bentuk bantuan yang boleh diberikan dengan tenaga kita. Jadi bagi hak tak ada tenaga, hak lupa, hak tak boleh nak jalan duduk atas kursi sama, duduk atas kursi roda umpama, hak ni dia boleh lagi untuk beri manfaat dengan lidah dia. Lidah memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, memberi isyarat kepada seseorang, mengingatkan dia tentang perkara-perkara yang mungkin leka dia dan lalai. Ini pun memberi manfaat juga, walaupun dengan lidah. Sama sekali yang mungkin kita kata setengah-setengah orang tak mampu nak beri pitih, tak mampu nak keluarkan tenaga rank dia, bolehlah dia memberi nasihat dan lidah dia boleh digunakan untuk memberi manfaat pada orang. Jadi kalau dia nak buat benda juga, kalau tak boleh nak buat benda juga, pitih tak boleh beri, rank pun tak ada, lidah pun tak pandai cakap, maka memadailah dia tak camik orang sudahlah, duduk seorang diri dia sudahlah, tak camik ke orang tu pun padan dah. Walau tak boleh nak beri sumbangan dan manfaat, paling kurang jangan camik ke orang, jangan ganggu kerja tugas orang. Janganlah kita curi situ, curi sini, duk kucar situ, kucar sini, menyebabkan jadi susah habis orang ramai akibat daripada perbuatan kita yang tidak menyumbang kepada kebaikan. Jadi asasnya kita orang mukmin ini nak biarlah ada sumbangan dan juga memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi termasuk dalam memberi manfaat ini ialah kita boleh beri hutang ke orang. Kerana itu orang mukmin yang kuat ini lebih baik daripada orang mukmin yang ada rot cetak. Ada hadis Nabi pun memberi tahu pada kita kelebihan orang mukmin yang kuat ni. Jadi kuat ni bukan kuat body, kuat badan saja, kuat pitih pun sama juga. Jadi jangan faham kuat sini kok kuat badan. Ni pakak duk pergi masuk gym, bina badan belaka. Minggu depan mari katang belaka body di sejik ni. Kerana ustaz kata orang mukmin yang kuat lebih baik. Jadi kuat ini bukan hanya sekadar kuat badan, bukan sekadar sehat dua badan. Kuat dengan harta pun kuat juga. Kuat dengan ilmu pengetahuan. Kuat dengan ilmu pengetahuan tu pun kuat juga. Kuat dengan akhlak. Akhlak pun penting juga, nak kuat juga akhlak tu. Ni akhlak cahaya. Akhlak tarah rendah. Gerik orang dak aku. Orang putih molek lagi pada dia orang Islam. Kadang-kadang tu nak khabar akhlak cak apa benda tak tahu dia. Akhlak teruk yang mana ianya dikira lemah dan juga kuat akidah. Kita nak kuat akidah, libatkan pada pengetahuan akidah. Itu yang mana perlu diperkuatkan sentiasa akidah, kepercayaan kita ni dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita ni. Hak ni nak kena kuat. Ni dah orang kata lemah akidah, steady de saja, tak ada uasa sikit pun setengah orang. Tu nak khabar alamat bahaya. Alaulah akidah tidak kuat, percaya perkara yang karut, percaya pada khurafat ni panggil akidah lemah. Ramai kalangan kita kata ni percaya benda-benda gini ni akidah lemah. Dia buat muka selamba tak ada benda. Bila mu kata ni barang dak erok,
lemah, oh ngamuk lalu. Ini kata akidah lemah dak apa. Dak masalah. Orang kata ke dia peribadi dia ngamuk lalu. Ini yang kita kata setengah kita ni tak ada sensitif langsung dalam hal yang melibatkan pada akidah dan juga kepahaman berfikir cara Islam ni, yang kadang-kadang kita berfikir bukan dalam acuan Islam yang betul dia. Jadi Islam kita tuan-tuan menggalakkan semua yang berbentuk manfaat ini. Beri bantuan ke orang, tolong pelepah orang dari kesusahan, tolong dia untuk mendapat hajat dia. Ini benda yang bagus. Jadi oleh sebab itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tak ada orang yang aku dapat membalas kecuali Allah Ta'ala saja yang boleh balas. Mana tak ada orang yang mana aku boleh balas ni kecuali Allah saja yang boleh balas dia. Lalu disebut antara orang yang Allah je boleh balas, ialah orang yang mana malam hari bubuh kepala atas batak, lalu dia tak boleh tidur. Dia duk mikir dalam kepala dia nak pergi tuju ke pia pagi esok ni. Dia duk mikir dalam kepala dia pia hak boleh tolong dia esok ni. Lalu akhirnya yang hari dalam kepala dia ilham, cari aku esok. Allah Ta'ala je yang membalas orang tadi kerana cari aku untuk menjadi tempat mitok batuang dia. Kerana bukan senang orang nak mari mitok batuang ni. Bukan senang. Orang hak betul sungguh lah ni, hak betul benar ni payah nak mari mitok batuang ni. Rela dia duduk rumah berapa tak mari kerana air muka dia. Hak gini sejak zaman Nabi ada hak gini, yang mana mereka ini tidak mitok mereka ni. Maknanya nak khabar ada orang gini dalam masyarakat sejak zaman Nabi ke zaman kita ni ada kan. Orang yang ada air muka dia nak pergi mitok, nak pergi tadah tangan ni, dia memang mati hidup mulai dia tak pergi, dia kata. Ada orang gini. Jadi kalau Allah Ta'ala atau orang gini mari ke mitok tolong tu, Allah Ta'ala je yang membalas pada orang tadi yang mana mari dia cari kita untuk nak mitok bantuan. Bukan senang ni. Kerana kelebihan memberi bantuan ini yang kita akan baca nanti besar di sisi Allah Ta'ala bila kita ini dapat membantu orang yang dalam kesusahan ini. Jadi berkata Al-Imam Asy-Syaukani, mana Imam Asy-Syaukani mengatakan itu fadilat dan kelebihan memberi hutang ini ada banyak hadis-hadis. Dia bukannya sekadar kita kata melibatkan pada tolong menolong, tapi hadis Nabi SAW memberitahu pada kita supaya beri hutang ke orang. Dan begitu juga hadis-hadis yang berkait dengan tolong menolong, hak tu banyak sangatlah hak tu. Tapi hadis yang cakap terus fokus kepada beri hutang ke orang, hak tu banyak. Nak khabar besarnya kelebihan memberi hutang pada orang ramai. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, kelebihan memberi hutang ini banyak. Dan semacam mana juga hadis-hadis dan dalil-dalil yang umum mengenai memberi bantuan kepada orang pun banyak juga. Terutamanya kalau dilihat dalam hadis-hadis yang berkait dengan membantu memberi manfaat dan juga hajat orang Islam dan melepaskan kesusahannya, menutup kepada keperluan yang diingininya, semua itu ada termasuk dalam hadis yang menyarankan kita memberi hutang pada orang. Ni hadis berkait dengan molek beri hutang ni ada dua bahasa. Ada hadis memang kau Nabi cakap beri hutang ke orang molek. Yang kedua hadis tolong menolong. Hadis tolong menolong, pelepah kesusahan orang, tutup mana-mana gelonggong keperluan hajat siapa-siapa yang memerlukan. Itu hadis-hadis begitu dia menyokong kepada perbuatan memberi hutang kepada orang lain. Jadi kalau tengok kepada ayat Quran pun memang ajaran kitanya begitu. Yang mengajar kita
supaya kita ini sentiasa membuat kebaikan. Duduk atas dunia ni buat kebaikan, cari redha Allah Ta'ala. Itulah yang paling tinggi sekali nikmat yang ada atas dunia ni. Nikmat redha Allah. Orang ni tak boleh nak beli ni, tak ada jual di farmasi, tak ada. Redha Allah ni tak ada jual. Mu carilah dalam mana jualan internet online. Kalau ada orang jual online lah ni, macam-macam syarikat, mu order redha Allah. Ada tidak jual redha Allah. Kerana hak tu barang mahal, nikmat yang paling besar sekali daripada nikmat-nikmat yang empat yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ini nikmat paling rendah kali, hak komang kali yang kita selalu sebut sokmo dah. Nikmat harta. Harta hak ada dengan kita tu nikmat bawah kali cak ayam. Hak tu orang duk kerja hari-hari. Hak tu pada bayar bank kerana duk kerja nikmat hak paling rendah kali, hak cak ayam. Harta tu tak kira pitih, tak kira tanah, tak kira lah saham dan lain-lain jenis pemilikan. Hak tu adalah nikmat paling rendah kali atas dunia ni. Hak tu lah bermati-mati yang nyepakat kerja. Kerana nikmat tu jenis cahaya, nikmat yang tidak hebat, nikmat yang tidaklah tinggi mana kedudukannya jika dibanding dengan empat jenis nikmat ni. Yang atas pada pitih ini, yang atas pada reta ni, nikmat yang lebih baik ialah nikmat kesihatan. Hak tu lebih baik daripada pitih hak tu. Hak tu kalau pitih banyak pun main kada dak sihat, makan kepala roti batal, tak ada nikmat mainan gitu. Mu tahu kepala roti batal? Orang nak roti batal mu kena kepala dia, kepala bukan makan isi hak tengah tu, kepala hak atas. Dah pitih banyak makan kepala roti batal. Mana sabar? Orang kita kata ni nikmat sihat mahal lagi. Mahal lagi. Sebab dia duduk atas daripada nikmat harta dunia seisinya, yang mana banyak mana pun ada kata mati juga. Tak boleh nak sihatkan badan juga. Walaupun bayar mahal, akhirnya mati juga. Kerana nikmat pitih, nikmat paling rendah kali. Nikmat harta ni, nikmat cahaya hak bawah kali. Hak kita duk tebang kerja, kita duk cakap semua dah. Masa muda sehat pergi cari pitih. Masa muda, masa tengah muda, tak kira lah mung ke atau muda tu sendiri ke, sama juga. Orang nama muda sama juga. Masa muda dia cari pitih. Masa tu pitih pergi cari sehat, jadi toko. Masa muda sehat pergi cari pitih. Masa tua sikit, tak tua banyak mana sangat. Bukan tua 80, 90. 40 tu kadang sehat pergi cari apa, pitih pergi cari sehat dah umur 40. Itulah dunia nak kena jaga molek. Nikmat mana yang mahal? Bila kita kata nikmat pitih, nikmat paling murah kali, nikmat paling komang kali, nikmat cak ayam paling dia kata kurang berguna berbanding dengan nikmat kesihatan dia, lebih berguna, lebih mahal daripada nikmat harta benda ni. Kemudian atas daripada nikmat kesihatan itu, nikmat anak yang soleh. Hak tu mahal daripada kesihatan dia tu, anak yang soleh. Walau kita mati duduk dalam tanah pun masih ada lagi amalan kita tu, masih ada lagi disambung oleh anak-anak yang berdoa dengan doa yang dibuat oleh anak yang soleh. Mahal dia. Mahal dia, mahal anak jaga baik. Mahal anak banding dengan kita kata sehat, molek anak ni. Kerana walau kita mati tak sehat pun ada lagi peluang-peluang, ada lagi anak-anak yang mendoakan keampunan dan rahmat tu. Semacam mana ibu bapa dia membela dia masa kecil, nak cari mana hak tu. Anak-anak je hak boleh hak tu. Kalau tak ada anak-anak tu, nak agak ke pil, nak agak ke sahih, nak agak ke bini mung nikah dengan orang lain tu. Nak kata saing, tak tahu ke mana dah. Pas tak ada kita
Masa ada boleh lah mari mayang sekali. Apa kita tak ada, ingat kita ke dak. Ada hari nawak mati pun dak balik. Takut ke corona dak. Nak mari nawak kubur bunyi mu sakit tak pun nak mari dah. Ini jenis bakso saing orang kata tak boleh harap anak juga yang soleh. Kalau anak biasa-biasa pun tak jadi juga. Nikmat nombor 3 ni anak hak soleh kita nak. Tu nikmat yang maha. Hak akhir kali, hak atas kali, hak tu memang kita kata nikmat paling top sekali, paling tinggi kemuncak kali, tak ada dah tu orang panggil nikmat redha Allah Ta'ala. Boleh hak tu ke? Tak ada apa dah kita. Moga redha ini yang kita selalu minta dari Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridhaka, kita duk minta redha semua kerana hak ni nikmat yang maha ni. Tak ada jual kedai hak ni. Nak cari dia jual mana-mana tak ada boleh tepuh, tak ada boleh order hak gini. Nikmat yang maha sekali. Itu kita nak redha Allah Ta'ala. Bila Tuhan redha kita, tak ada benda dah kita dikira nikmat yang sangat-sangat besar yang kita cari dalam hidup kita ini sebelum balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi ayat Quran yang menyuruh kita buat baik ini seperti waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buat baiklah mung, Tuhan kata. Ni Tuhan suruh kita ni buat baik. Jangan ada buat kerja-kerja yang jahat. Kerja-kerja yang jahat silap hari bulan yang mari mula duduk dalam kubur yang mari di akhirat pun yang mari juga. Ni jadi kerjaan tak boleh buat saing kat kita. Buat nyusah kita. Kerja-kerja yang mana berkait dengan perbuatan yang mungkar ni yang ada tebing. Tuhan suruh buat khair, waf'alul khair. Buatlah baik. Dia kebaikan ni banyak. Benda baik ni banyak, bukannya baik ni ada 2-3 je. Hak jahat tu beribu. Dak, hak baik pun banyak benarnya. Tapi kita ni yang jadi pilih hak buruk tadi. Benda perbuatan baik. Kalau kadang-kadang kecil je baik tu. Perbaikan tu lekeh, perbuatan yang kita kata baik tu lekeh. Doa kepada orang mukminat nampak rekah je. Tapi besar seluruh mukmin, seluruh mukminat mendapat faedah daripada doa kita tadi. Padahal cakap 2-3 patah je doa minta, api mahal. Nak kau mau kata lekehnya kata dak. Nak kau ini amalan yang kita kata kadang-kadang kebaikan tu benda yang kecil je, api besar di sisi Allah Ta'ala yang kita kadang-kadang tidak sedar mengenai kelebihan yang ada tadi. Di kesejik kita besar fadilah. Setiap lakoh kita ni bayar dia. Berapa lakoh nak boleh ke siapa kesejik hari ni. Dia nak kata bahawa setiap lakoh tu tinggi fadilah dibuat, dosa-dosa dia angkat darjat. Kita dak nampak benda tadi. Duk lakoh kesejik. Laju-laju muka bahan dia hujan. Nak khabar bahawa kadang-kadang kurang cakna, kurang peka kita dengan benda-benda yang kadang-kadang nampak kecil, tapi termasuk dalam khair, kebaikan yang mana ianya ada suatu peluang untuk kita dapat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kerana itulah sebahagian daripada kalangan ahli tafsir mengatakan bahawa ahli syurga dan juga mereka yang balik ke akhirat ini nak balik semula. Ada kata ahli neraka pun sama juga, nak balik juga. Kerana nak buat amalan baik ini. Jadi ingat baik peluangnya sini saja. Ni dah waktu dia ni meta duk geruk ni. Meta duk geruk ni masa ni. Maknanya masa duk dalam perut mak kita meta tak gerak lagi. Amalan tidak bergerak lagi. Tidak ada lagi dosa pahala, tak ada lagi. Masa tubik pula mereka awak tak ada lagi. Meta tak gerak lagi. Sehingga balik baru meta gerak. Jadi inilah waktunya yang Tuhan nilai. Adil dah Allah Ta'ala tu dia nilai, bukannya nilai manyuk. Dia nilai lepas balik sampai ke mati. Maknanya tak ada alasan untuk kita kata Allah hamba ni banyak dah amalan wak lelah dah. Tak boleh. Kerana mu dak buat benda lagi belum lepas balik barulah Tuhan ambil kira.
Dia oleh kerana itulah kalau kata Rabi'ah bin Adawiyah. Rabi'ah binti Adawiyah. Apa dia kata? Dia kata pada diri dia waktu malam, dia kata mata, mu nak tidur mata, dia kata. Kayak gipah duduk dalam tanah, mu tidurlah selama-lama biar puas-puas mu nak tidur. Lain ni bukan waktu tidur. Waktu orang kerja mu nak tidur. Mu sabar. Dia pesan pada diri dia. Nasihat pada diri dia hok ngatuk malam ni. Pesan dia kata mu kalau nak tidur kayak gipah kita masuk dalam tanah lagi mu nak tidur pak bila mu tidurlah. Maknanya ini waktu kena berjaga. Ni waktu kena buat kerja. Ni waktu kena beramal. Ni waktu kena buat ibadat. Buat khair yang Tuhan kata wafa'alul khair. Wafa'alul khair tu ni lah masa dia ni. Kiraan dia meta dia bergerak learning ni. Yang kita kata pada ni dak gerak dah. Duduk dalam tanah 1000 tahun. Duduk 1000 tahun setengahnya. Kita kata orang-orang yang terdahulu 1400 tahun dah. 1400 tahun dah para sahabat bersama dengan Nabi kita 1000 lebih dah duduk dalam tanah. Lamanya duduk dalam tanah banding dengan duduk di atas tanah ni yang ada 60 tahun, 70 tahun, ada 80. Kerana itulah kerjalah. Buat kerjalah. Inilah waktu yang sangat-sangat penting. Tak ada dah waktu yang lain. Minta nak balik ke dunia. La'alli a'malu salihah. Supaya aku boleh buat amal soleh. Tuhan kata kalla, tak boleh sama sekali. Tidak sama sekali. Inilah kerugian yang besar bila kita dah balik kepada Allah Ta'ala dia. Lalu kalau kita tengok lagi tuan-tuan sabda Nabi SAW juga yang mengajak kita supaya membuat baik pada orang. Iaitu dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersabda man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Itu Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya sesiapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin daripada kesusahan dunia, Allah akan membalas dengan melepaskan kesusahannya daripada kesusahan di hari kiamat nanti. Dan Allah sentiasa membantu hamba selama mana ia membantu saudara-saudaranya. Ini hadis yang secara umum yang mengajak kita supaya berilah bantuan kepada saudara-saudara kita, yang mana antara salah satu bentuk bantuan yang kita nak cakap malam ni ialah memberi hutang kepada saudara-saudara kita tadi. Jadi Al-Imam An-Nawawi apabila dia syarah menerangkan maksud hadis tadi, hadis yang menyebut mengenai Allah akan memberi pelepasan kesusahan hari akhirat dan memberi bantuan kepada orang yang membantu saudara-saudaranya. Apa kata Imam Nawawi dalam hadis ini? Dia mengatakan bahawa di sini menunjukkan kelebihan seseorang itu menunaikan hajat orang Islam. Hajat orang Islam ni macam-macam. Jadi kita jangan jadi bahasaan panggil sayang kering. Nak tolong tak boleh. Barang boleh tolong. Kita ada kemampuan. Jangan sama sekali kita jenis bahasa hasak deki. Masing-masing nak nikmat orang lain biar hilang. Ada ini bahasa kita. Ramai-ramai. Jadi tak boleh tengok orang lain senang. Orang lain lebih pada dia, susah hati lalu. Ni bahasa budak hitam panggil. Bahasa budak hitam 3 orang jalan tepi patah. Lalu hok mula-mula bila ditanya oleh malaikat mu nak apa? Dia kata amba tak ambuh banyak. Amba nak jadi putih sudah. Budak hitam hok mula-mula. Lalu jadi putih dia suka dia hok mula-mula jadi suka. Jadi bahasa orang molek. Boleh jadi putih sudah dah. Ini bahasa hitam semua. Jadi tak ada benda lain dah. Ya nak. Nasi beras rumah banyak dah. Kenderaan pun ada dah. Cuma saja hak dia rasa kurang iaitu hitam.
Jadi minta biar jadi putih, akhir tu kau dia putih suka dah. Tanya nombor dua pula. Mau nak benda apa? Ni bahasa hasad deki. Nombor dua ni, hamba nak putih lebih pada dia. Allah. Ni bahasa hamba tengok. Dah lah nak putih, nak lebih pada hak sahih pula. Ni tak boleh tengok. Orang lain ada nikmat ni tak boleh ni. Ni ramai nombor dua gini. Ni tak boleh orang lebih pada dia. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Adik hamba nak putih lebih pada dia. Nak nampak jahat dah tu. Sikit je jahat tu. Hak nombor tiga jahat paruk. Hak nombor tiga jahat paruk. Kita tanya dah mu nak benda. Hamba nak jadi putih. We balik mulai hitam dua orang ni. Hak tu hak jahat kali. Mu tahu. Ramai-ramai tu hak tu jahat kali. Dah lah minta ia jadi putih. Suruh balik asal mula hak orang lain. Dua orang tu. Ni baru dia jadi hitam belaka dua orang. Hamba seorang je putih. Ni bahasa jahat. Teruk. Tahap apa? Tahap gabang ke benda orang panggil. Dah, makna memang jahat sungguh ini. Ya ni bahasa tak boleh tengok orang senang. Tak boleh tengok orang ada nikmat. Ini benda gini kita kata Imam Nawawi mengatakan bahawa dalam hadis ini menunjukkan kelebihan menunaikan hajat-hajat orang Islam kita ini. Dan juga memberi manfaat kepada mereka. Mengikut kemampuan masing-masing, sama ada dari sudut ilmu. Ilmu kita beri pada dia suatu pengetahuan. Itu termasuk memberi manfaat. Kita nak beri pitih tak ada. Tapi ada ilmu untuk penyakit ini obatnya gini. Tak apa dah. Maknanya ada manfaat ilmu. Ataupun juga seperti lagi manfaat memberikan harta pada dia. Ni contoh kita kata beri manfaat. Ataupun memberi bantuan tenaga. Atau memberi nasihat berkait dengan kemaslahatan. Ini semua termasuk kata Imam Nawawi kebaikan tadi. Jadi dalam hadis yang berkait dengan khas memberi bantuan hutang kepada orang Islam yang berhajat ini malam ini kita tengok sendiri macam mana Nabi SAW melalui riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna salafa yajri majra syatris sadaqah. Itu Nabi bersabda, sesungguhnya beri hutang itu adalah sama ia seperti sebahagian sedekah. Maknanya pahala sedekah ada dalam beri hutang. Dah untung apa benda lagi. Bayar sama dah. Bayar sama, tak ada kurang, tak ada lebih. Tapi ada pahala sedekah pula di sebalik itu. Jadi lebih dia nampak sini daripada sedekah saja-saja. Sedekah saja-saja boleh pahala. Hak ni pitih balik mula pula. Cuma ia adalah syatr, makna sebahagian daripada sedekah ini. Melalui riwayat yang lain pula kalau kita tengok ini mana-mana yang memberi hutang sama macam satu sedekah. Makna seria hutang, seria sedekah. Itu dalam riwayat yang lain. Dan kalau lepas habis dah tarikh, dah bayar lagi, macam 2 ria sedekah. Makna macam 2 kali ganda. Kalau kita sedekah 100, macam 200 kita sedekah. Bila masa sampai dah, dia dah bayar. Kita lok ke dia. Kita beri keringanan pada dia. Yang ini didapati daripada riwayat Imam Ahmad ini. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Mana kata Buraidah, aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran fayahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah." Qala thumma sami'tuhu yaqul, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlaihi sadaqah." Qultu sami'tuka ya Rasulullah taqul man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqah. Thumma sami'tuka taqul man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlaihi sadaqah. Jadi hadis daripada Buraidah ini mengatakan bahawa sabda Nabi SAW, sesiapa yang melewatkan bayaran kepada orang yang susah, maka setiap hari dia dapat sama macam bersedekah. Maknanya dia hutang, dia boleh tangguh. Tak apa, hari ni tak nak bayar lagi, esok tak apa.
Lepas tu pahala dia macam bersedekah. Kalau we hutang 100, macam 100 sedekah juga. Itu nak khabar dah pitih boleh pula ke dia. Tapi pahala tu pahala sedekah dapat. Kerana kita anjuk ke dia, tak minta lagi pada dia. Kemudian kata Buraidah, aku mendengar juga Nabi pernah bersabda mengatakan siapa yang melewatkan pada orang yang susah ini, maka setiap hari dia dapat 2 kali sedekah. Kalau we hutang 100, macam RM200 sedekah ke dia. Lalu aku pun bertanya kepada Nabi SAW. Hari itu umum kata 1 kali ganda. Kemudian pula lepas tu umum kata 2 kali ganda. Guana ni Nabi? Jadi Buraidah bertanya sendiri pada Nabi, apa hadis mu jadi ada 2? Hak satu tu mu kata anjak boleh sama macam sedekah. Yang kedua mu kata anjak boleh double sedekah. Kalau seria macam 2 riyal kita sedekah dengan sebab menganjak lewatkan bayaran tadi. Lalu Nabi menerangkan. Nabi kita menerangkan masalah ini. Nabi kata dia kata pada masalah ini, dia kata innahu bikulli yaumin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Ada pun hak sama macam sedekah, iaitu tarikh bayar dah habis lagi. Maknanya kita hutang kat orang ni macam sedekah dah. Setiap hari berlalu mu bayar awal tahun ni mana boleh sehari-sehari macam sedekah dah. Maknanya dia dak sedekah lain, dia cara hutang. Jadi setiap hari orang tu dapat kelebihan berhutang tadi, dia dapat pahala bersedekah. Tu nampak we hutang tapi dapat pahala sedekah. Kerana tolong orang punya pasal. Bila sampai bulan 1 boleh pitih pula. Jadi 2 dia boleh. Sedekah pun dia boleh, pitih pun dia boleh. Nabi kata kalau lah masih dalam tempoh yang mana perlu dibayar, hak tu dapat sama seperti bersedekah. Seria lawan seria. Sedekah seria, hutang pun dapat harga seria. Tetapi Nabi kata bila halad dain fa anzarahu falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqah. Bila tarikh sampai dah dia tak bayar lagi, kita we ke dia keringanan pelewat dak apalah, waktu setiap hari jawapannya dia dapat double. Double macam 2 riyal. Sedekah seria boleh seria tak, dia we hutang tu seria dia bayar 2 riyal. Kerana dia we tangguh. Patutnya boleh minta dah, tapi dia boleh tangguh. Ini kelebihan memberi hutang kepada orang yang mana kelebihan ini patut kita hak dengar ni baik semangat sikit untuk nak beri hutang kat orang. Lepas-lepas lebong mu, lepas-lepas tu ada hak kapur mu dia kata, ada hak ngelak apa, itu pengalaman buruk yang Allah Taala aja menguruhkan dia di kampung akhirat bila-bila. Ada pun keenah ni jangan mengganggu kita daripada mendapat fadilat memberi hutang yang telah kita baca tadi pada sini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.